baik. Tiga benda ni sememangnya berlaku. Tetapi bila tuduhan-tuduhan yang dibuat ke atas Nabi Muhammad oleh sebilangan sahabat-sahabat dia yang guna cara lain tak sama macam dia, dia sememangnya antara orang yang bukan nak kata defend Nabi secara, kita kata apa, dia memang tak menyebelahi Nabi, tapi apa yang dikeutarakan tuduhan-tuduhan oleh sahabat-sahabat dan kawan dia tu dia tak setuju. Contohnya dalam sejarah, apa yang kafir-kafir musyrikin Mekah pernah tuduh Nabi. Nabi antaranya dituduh sebagai tukang syair. Nabi dituduh sebagai pelaku paranormal, tok nujum, peramal. Nabi dituduh sebagai kerasukan. Nabi dituduh sebagai orang gila, orang tak berapa betul otak dan pemikiran dia. Jadi walaupun ni tuduhan, dia tu jawab balik tuduhan ni bukan kerana nak defend Nabi, tapi kerana tuduhan ni memang tak ada asas langsung. Sebab dia orang belajar, dia orang cerdik akal dia. Bila orang tuduh Nabi sebagai ahli syair, mana mungkin kita nak tuduh Muhammad sebagai ahli syair, sedang kita ni orang yang hebat dan syair. Kita belajar semua pelbagai jenis syair. Bila Muhammad baca ayat-ayat Quran yang dia dakwa tu dengan syair yang kita ada, yang kita pengalaman ni, langsung tak sama. Jadi dia buat benda macam ni bukan defend Nabi, tetapi corak tomahan tadi tak ada asas untuk kita letak tuduhan ni atas diri Nabi. Jadi kalau kita cakap bahasa kampung, hang nak tuduh orang pun agak-agak lah, biar tuduhan tu berbaloi. Ni semua orang dapat kesan, ahli syair dapat kesan, orang yang hebat syair dapat kesan bahawa hak Muhammad datang langsung berbeza, langsung tak sama. Kalau nak kata dia dukun, nak kata dia peramal, nak kata dia ahli sihir, kita tahu bacaan-bacaan dan mantra orang sihir, orang Tok Bomo ni lagu mana. Kita pun kenali sahabat-sahabat di kalangan Tok Bomo. Kalau dia bomo, macam ni bacaan dia. Kalau dia baca mantra, macam ni mantra dia. Tiba-tiba Muhammad mari baca Quran, langsung tak sama. Macam mana nak tuduh dia sebagai dukun, peramal dan sebagainya. Tapi nak tuduh dia kerasukan, dia pi Gua Hira sebagaimana tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi, tuduhan orang Kristian. Orang Yahudi dan Kristian tuduh apa? Yang datang pada Nabi itu bukan malaikat Jibril. Biasanya kalau orang duduk dalam gua ni, dalam gua tu siapa duduk? Jin, hantu, setan. Sebenarnya hak masuk kat Nabi tu jin, hantu, setan. Dia dakwa kata malaikat Jibril mari peluk dia. Tu orang kafir tuduh kat Nabi. Jadi Nabi ni kerasukan. Jadi hak bacaan dia, ayat-ayat dia ni sebenarnya bukan daripada Allah, tapi dari setan kononnya. Kalau dari setan ni dia merapu. Kalau dari setan ni orang boleh detect. Ayat dia ni ayat yang tak akan menyokong setan. Tiba-tiba ayat ni ayat setan, dalam ayat-ayat Quran banyak kutuk setan. Contoh kata, ayat ni datang daripada Ustaz Auni ni, bukan daripada orang lain. Tapi bila orang dakwa ayat ni dari Ustaz Auni, banyak ayat-ayat tu duk kutuk Ustaz Auni sendiri. Logik tak? Ayat kata dari saya, tapi ayat tu celaka Ustaz Auni, bangsa Ustaz Auni, bengong Ustaz Auni. Apa saya nak buat cerita tu? Dah dia dakwa ayat setan, tapi ayat tu duk kutuk setan, laknat setan. Jadi terbalik pula. Tak logik. Jadi nak tuduh pula Nabi apa? Gila. Nak gila macam mana? Dia orang yang paling amanah, orang yang kamu kenal. Last kali apa kemuncak dia? Tuduh Nabi sebagai ahli sihir. Tuan-tuan kena faham, tuduhan ahli sihir pada Nabi jangan duk sangka macam tuduh sihir ini. Ahli sihir hari ni kita boleh buat magic, contoh terapung, orang kata sihir ni, duit hak duk tangan popek-popek hilang sihir. Maksudnya dikatakan Nabi ni ahli sihir bukan kerana perbuatan-perbuatan sihir sebagaimana yang kita maklum tu, tetapi tuduhan ni ialah kerana Nabi mendatangkan ayat-ayat Quran ni memang kita tak boleh nak buat apa. Contohnya ayat ni datang daripada seorang lelaki yang dianggap sebagai ummi. Bila dia ummi, dia tak reti baca, dia tak reti tulis.
Dia tak reti baca, dia tak reti tulis, tiba-tiba mampu datangkan ayat yang mencengangkan orang, kata, oh hebat. Dia baca pun tak reti, menulis pun tak reti. Lepas tu pula nak tuduh dia belajar dengan bapak dia. Bapak dia meninggal, dia duduk dalam perut mak lagi. Tak ada peluang nak tuduh belajar dengan bapak. Nak tuduh belajar dengan mak, baru berapa hari menyusu dengan mak, hantar pergi kampung Halimatul Sa'diyah dah. Lepas tu duduk tu apa lama, mak meninggal. Duk ngantuk, nak kata belajar ngantuk pun 2 tahun je. Mak meninggal umur 6 tahun, 8 tahun tok meninggal. Bila tok meninggal, duduk dengan pak saudara. Pak saudara tu pula kira tahap paling sederhana. Nak mengelakkan orang tuduh Nabi belajar ni, Nabi terpaksa bantu pak saudara kerja. Mengembal kambing, pi berniaga. Jadi cara hidup Nabi tu tak ada peluang Nabi tu nak pi belajar dengan mana-mana guru. Orang nak tuduh, dia ada ruang tu masa dia pi belajar, dia ni mengaji ni, tak ada. Sibuk mengembala kambing, sibuk berniaga, pi situ, pi sini. Jadi tak ada tuduhan. Jadi bila datang daripada orang yang macam ni, tak erti baca, tak erti tulis, tiba-tiba ayat yang dia bawa tu, wow. Ayat yang dia bawa power. Jadi orang anggap tu sebagai sihir. Tu maksud dituduh ahli sihir. Tu bukan kerana buat benda pelik-pelik macam kita sangka hari ni. Jadi sihir sungguhlah Muhammad bawa ni. Jadi sihir dari sudut tak mampu akal mereka nak fikir bagaimana Muhammad mampu menghasilkan ayat-ayat yang didakwa sebagai ayat Al-Quran. Itu Nadar bin Haris secara ringkas. Kemudian seorang lagi ialah Uqbah bin Abi Mu'is. Uqbah bin Abi Mu'is ni adalah seorang lelaki yang kalau kita tengok dalam hadis-hadis Rasulullah, banyaklah Rasulullah membicarakan tentang dia. Antaranya dalam hadis Rasulullah secara umum pemaknaan, aku ni berjiran bertetangga dengan 2 orang yang paling teruk perangai dia. Nabi kata. Siapa dia yang jadi jiran? Nabi kata jiran dia 2 orang paling teruk. Jiran yang pertama tak ada orang lain, pak saudara dia, Abu Lahab. Hak jadi jiran Nabi pertama Abu Lahab, yang kedua dia ni dah, Uqbah bin Abi Mu'is. Jiran kuat paling teruk, tak ada orang lain, 2 orang ni. Tapi dalam sejarah sebagai contoh, banyak ulama' menyebut, dalam tafsir pun ada, yang sebenarnya ada lebih kurang 5 orang jiran-jiran hak perangai teruk ni. Selain daripada Abu Lahab dengan Uqbah bin Abi Mu'is, yang ketiga bernama Al-Hakam bin Ash bin Umayyah. Yang keempat ialah Adi bin Hamra As-Saqafi, dan yang kelima Ibnul Ashad Al-Huzali. Ni 5 orang. Yang jenis kalau cerita-cerita jenis sampah sarak, benda-benda kotor pi buang depan rumah Nabi, pi tampal, pi tempek depan pintu rumah Nabi tu, 5 orang ni, tak ada orang lain. Hak jenis buang kotoran depan rumah, tengah jalan rumah Nabi, inilah orang-orang dia. Dan yang ambil kotoran dan usuh-usuh perut waktu Nabi duduk semayang dalam Masjidil Haram tu, inilah Uqbah bin Abi Mu'is. Tapi Uqbah bin Abi Mu'is ada cerita lain yang Nabi cerita. Nabi kata apa? Tiada lain dan tiada bukan kalau aku ni bertemu dengan kamu luar kota Mekah. Sekarang ni kita dua duduk dalam Mekah. Kalau aku bertemu dengan kamu wahai Uqbah di luar kota Mekah, pasti aku akan penggal leher kamu. Nak cakap teruk sangat dia punya perangai. Ada doa dalam hadis Nabi kata, ya Allah balikkan lubang hidung dia. Tak tahulah nak balik kok mana, jenis lubang jadi kok atas ke. Kalau lubang hidung kita ni kok atas, musim hujan memang cukup payah. Betul tak? Lah ni kalau hujan pun lubang kok bawah dia tak masuk. Kalau lubang tu balik kok atas, jenuh. Dan bantinglah, maksudnya rebahkanlah dia, jatuhkanlah dia. Nadar bin Haris ni, walaupun dia tu sama jahat dengan Abu Jahal, Abu Lahab, tapi kebanyakan pemuda-pemuda dan pemuka Quraisy ni tak suka dengan dia. Walaupun dia sama-sama jahat, tapi orang tak suka perangai dia. Why? Kerana dia ni orang yang suka ingkar dan mengkhianati janji. Dia banyak berjanji tapi dia khianat janji. Dia banyak berjanji tapi dia ingkar janji. Jadi sebenarnya kenapa dia jadi lagu ni, perangai dia huduh, perangai dia buruk, kerana sememangnya dia ada darah keturunan Yahudi. Dulu
tok kepada bapak dia. Tok kepada bapak dia, Uqbah bin Abi Mu'ith. Abi Mu'ith tu bapak. Tok pada bapak dia bernama Umayyah bin Abdul Syamsin. Umayyah bin Abdul Syamsin ni moyang kepada Uqbah ni, dulu dia pernah pi ke negara Syam, negeri Syam. Bila dia pergi di negeri Syam, dia duduk di sana hampir 10 tahun. Moyang dia tadi. Bila duduk sana, jadi sesuatu benda yang tidak diingini, iaitu dia bermukah. Bermukah ni berzina dengan seorang perempuan Yahudi daripada penduduk sebuah tempat nama Sofuriyah. Jadi perempuan ni bukan anak dara. Perempuan ni bukan tak ada suami. Perempuan ni ada suami dah. Suami pula orang Yahudi penduduk Sofuriyah juga. Jadi bila dia bermukah dan berzina dengan perempuan ni, maka perempuan ni mengandung. Bila perempuan ni mengandung, maka melahirkan anak. Anak hasil daripada zina tadi, maka lahir anak lelaki, diletak nama Zakwan. Nama Zakwan. Kalaulah Umayyah bin Abu Syamsin tu moyang, Zakwan ni tok kepada Uqbah tu lah. Jadi nama timbangan dia Abu Amt. Zakwan nama betul Abu Amt. Kemudian bila dia ni buat onar dengan bini orang, takutlah, dia buat larilah balik ke Mekah. Jadi bila buat lari balik ke Mekah, dia boleh dinisbahkan kepada Arab. Bapak dia Umayyah bin Abdul Syam tu mengikut tradisi Arab jahiliyah. Jadi akhirnya keluarlah bapak dia Abi Mu'ith tu, kemudian keluar pula Uqbah. Jadi darah pun darah dah tak elok, darah tak cantik dah. Tak cantik itu bukan pada Yahudi. Yahudi tu dia tak boleh ubah dah. Cuma hari ni konsepsi pemikiran kita Yahudi ni jahat kerana sinonim. Banyak Yahudi Zionis yang jahat. Jadi bila sebut Yahudi, kita pun terarah kepada jahat. Kita selalu dah sebut dulu kan, bab bangsa ni kita tak ada pilihan. Sebab kita lahir tu memang lahir lagu tu dah. Kau boleh pilih. Ke sebelum kita nak keluar perut mak kita tu isi borang dulu. Aku ni nak pilih kalau boleh bangsa Cina. Minta dengan Allah. Aku nak bangsa Yahudi. Aku nak jadi orang Negro. Aku nak jadi orang ni. Tak boleh. Kita keluar, kita tu bangsa Yahudi pun kita terima dan redha. Yang penting tu hanya bangsa, tak ada apa-apa. Tapi yang penting apa dia? Agama. Hari ini kita Melayu ke Islam. Kita bangsa Cina pun Islam. Kita bangsa India pun Islam. Kita Negro pun Islam. Jadi bila kata sinonim macam tu, kita selalu sebut. Kalau nak kata jahat ni, semua bangsa ni jahat. Semua bangsa pun ada baik, ada sisi jahat dia. Ke bangsa Melayu semua baik? Baik semua ke? Tak ada. Bangsa Melayu pun ada hak baik, hak jahat ada jahat dia. Cina pun ada Cina hak baik, ada Cina hak jahat. India pun ada India hak baik, India hak jahat. Sebab jahat ni dia tak apa? Dia tak sinonim dengan bangsa tu, dia melibatkan perangai seseorang. Siapa dia pun, dia tetap akan ada yang baik, akan ada yang jahat, bangsa apa sekalipun. Tapi yang jadi hak kata tak elok tu sebab dia hasil daripada perbuatan zina tu.